Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sembang Didik di saluran Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selari dengan perkembangan era teknologi sekarang ini, kita tidak lari daripada mendapat maklumat di hujung jari. Dan dunia pendidikan juga tidak ketinggalan kerana di situlah lahirnya golongan influencers dari kalangan guru-guru yang memberikan pendidikan tidak kira masa di mana jua anda berada. Dan pada hari ini sebenarnya, kita bawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Di sebelah kiri saya pertama sekali, saya persilakan Puan Afizah Aksan, Pengurus Kanan Pengurusan dan Perubahan dan Komunikasi, Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan Afizah, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Cantik berbaju pink hari ini. Dan di sebelah kiri saya berbaju merah hitam. Okey, saya persilakan Puan Aisyah Muhammad Hamidan, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa dari SMK Raja Permaisuri Bainon Ipoh Perak. Assalamualaikum Teacher Aisyah. Waalaikumsalam Irfan. Apa khabar, sihat? Sihat Irfan. Alhamdulillah. Dan hari ini sebenarnya kita akan berkongsikan kepada penonton tentang influencers. Tapi mungkin ada yang tidak faham sekarang ni, apakah terma influencer sebenarnya. Jadi untuk soalan yang pertama ni sangat ringkas. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan influencer? Silakan Puan Afizah. Okey, terima kasih. Salam sejahtera ya. Irfan, soalan pertama tu ringkas saja bunyinya ya. Dan influencers tu memang sebenarnya ringkas saja sebenarnya maksudnya. Influencers ini adalah gabungan ya daripada dua perkataan, iaitu education influencers ya, iaitu pempengaruh pendidikan. Jadi influencers ni sebenarnya adalah guru-guru yang hebat sebenarnya dalam bidang pendidikan ini, dan kita percaya, kita percaya bahawa guru-guru influencers adalah pempengaruh pendidikan yang terbaik ya. Dan disebabkan oleh itulah bila kita cari guru-guru influencers ni, mereka ni sebenarnya adalah they do what they do best, which is teaching. Jadi dengan passion untuk mengajar itu, dan mereka ni sering berkongsikan segala tips-tips pengajaran kepada sama ada murid-murid, kepada ibu bapa dan kepada masyarakat di luar sana. Dan yang specialnya kerana mereka juga berada di platform social media, dan itulah di mana mereka menjadi influencers. Okey, itulah maksud influencer sebenarnya. Mereka ini dari golongan guru-guru yang memberikan informasi ataupun maklumat secara meluas di social media. Sama ada di Facebook, Twitter, Instagram, ataupun sekarang yang paling kita tahu, TikTok. Betul. Betul. Baik. Saya suka tentang itu, dan sekarang ini boleh kita dapat tahu di mana bukan sahaja kita dapat maklumat daripada bilik darjah, tapi di luar bilik darjah pun kita dapat maklumat juga melalui guru-guru influencers ini. Okey, terima kasih Puan Afizah. Dan sekarang ni saya nak tanya kepada Teacher Aisyah di sini. Apa yang sebenarnya mendorong Teacher Aisyah untuk memilih kerjaya sebagai seorang guru? Silakan. Soalan menarik Irfan. Kenapa saya memilih kerjaya sebagai seorang guru? Okey, jika saya imbas kembali di alam persekolahan, saya memiliki ramai guru-guru yang hebat. Betul. Dan saya masih ingat ketika saya berusia 13 tahun, tingkatan 1, tingkatan 2. Masih muda lagi? Oh, muda. Sekarang pun muda lagi. Betul, saya setuju. Cikgu yang paling saya ingat, kenang dan sangat memujakan adalah Miss Naya, guru bahasa Inggeris. Jadi di sini saya bercita-cita dari itu, dan semenjak itu, bahawa saya ingin memberikan inspirasi yang sama kepada murid-murid saya, supaya murid-murid saya juga teruja dengan pengajaran saya. Dan saya rasa bertitik tolak dari itu Irfan ya, saya sangat bercita-cita, berminat dan terusnya mengambil ijazah pertama dalam bidang tekstil dan menjadi guru sehingga hari ini. Dan saya rasa bakat mengajar ada, insya-Allah. Dan juga mungkin di dalam darah juga, kerana ibu saya juga seorang guru. Diturunkan, diwariskan menjadi seorang guru kepada Teacher Aisyah sendiri. Ya, betul. Dan tadi Teacher Aisyah kata Teacher Aisyah mengambil ijazah pertama sebagai jurusan tekstil ya? Ya, betul. Okey, dari situ bergelar seorang guru sehingga ke sekarang ini. Ya. Dah berapa tahun mengajar sebenarnya? Dalam 17 tahun. 17 tahun? Ya, dan saya rasa ini adalah satu perjalanan menjadi seorang guru atau pendidik yang sangat-sangat saya rasa tidak pernah saya kesali. Pilihan yang tepat, pilihan yang pertama, dan saya ingin mengajaklah ramai katakan belia ataupun anak muda di luar sana, marilah bersama-sama kami menjadi guru. Diajak sekarang ni Puan Afizah. Ya. Diajak ramai-ramai untuk menjadi seorang guru ataupun seseorang yang memberikan ilmu kepada orang ramai. Betul. Baik. Kita nak tahu macam mana pula Teacher Aisyah ni boleh terlibat menjadi seorang influencer.
Okey. Pada tahun 2019 ya, PADU telah menganjurkan satu pertandingan iaitu kempen Guru Adiwira PAK 21 mencari guru-guru yang seperti yang Puan Afizah sebut sebentar tadi, mencari guru-guru yang berkebolehan, berkaliber, yang memberi banyak perkongsian ya tentang pengajaran dan pembelajaran. Jadi di situ saya telah memohon dan alhamdulillah kami tersenarai 100 yang terbaik. Saya sini adalah top 30 atau 30 yang terbaik dan daripada situ 100 tersenarai sebagai Edu Francis dan saya sangat bersyukur atas usaha dan inisiatif KPM PADU terutamanya kerana platform itulah bermulanya titik tolak kami, saya sendiri untuk terus orang kata berkarya, bergiat dengan lebih aktif dalam lapangan bidang pendidikan kerana bila kita ada satu pengiktirafan sebagai pempengaruh pendidikan secara tak langsung kita memang akan sentiasa memastikan kerja yang berkualiti, image yang baik dan kita membawa satu branding atau penjenamaan guru yang berjiwa besar di Malaysia. Itulah ceritanya macam mana Teacher Aisyah boleh menjadi seorang influencer di negara ini dan mungkin Teacher Aisyah boleh cerita sikit apa pertandingan yang dianjurkan oleh PADU sebenarnya ketika itu. Okey, kami perlu menghantar video resume. Video resume? Okey, tentang semua orang kata amalan terbaik atau best practices. Okey. Jadi saya seorang, kita sebut dalam bahasa Inggeris an advocate lah ya untuk PBL ataupun pengajaran pembelajaran berasaskan projek. Jadi banyak amalan terbaik saya berasaskan PBL dan di situ alhamdulillah tersenarai sebagai top 30 oleh PADU. Itu sebenarnya. Baik, sejarah bagaimana Teacher Aisyah boleh terlibat sebagai seorang influencer. Okey, berbalik kepada Puan Afizah di sebelah sana. Bagaimana kumpulan ini ataupun guru yang cemerlang ini mula dikenali sebagai influencer? Okey. Sejarahnya sikit silakan. Alright, Irfan. Terima kasih Irfan ya. Cikgu Aisyah atau Teacher Aisyah tadi telah menceritakan macam mana detik-detik ya pertama dia telah dikenali sebagai influencers. Okey. So saya pun since Teacher Aisyah pun suka bercerita, saya nak cerita juga lah. Silakan. Di sini medan untuk kita ceritakan apa medan yang cerita ya. Okey. Jadi kita bermula dengan sebenarnya pada tahun 2019 PADU bersama-sama dengan bahagian pengurusan sekolah harian iaitu BPSH Kementerian Pendidikan Malaysia, kita telah menganjurkan satu kempen ya, kempen pencarian untuk guru adiwira PAK 21. PAK 21 itu adalah pembelajaran abad ke-21 di mana kebanyakan penyertaan dan kita ya sebenarnya telah dapat sebanyak 4,000 lebih 4,000 penyertaan ya. 4,000. Irfan, yes, we were kami sangat-sangat teruja lah masa tu. Guru-guru dari seluruh negara Malaysia telah menghantar penyertaan mereka dan di situlah kami telah like macam discover gems yang kita tak sangka terjumpa ya. Dan daripada situ kita telah jumpa guru-guru hebat yang in the forefront mereka melakukan pengajaran dan pembelajaran dan pengajaran secara digital, secara online dan macam Cikgu Aisyah kata dia adalah advocate untuk PBL, project based learning ya, dan pelbagai lagi metodologi yang dilaksanakan oleh guru-guru ini. Nah, guru-guru ini semua hebat-hebat belaka. Jadi kita telah terpaksa siftkan dan kita memilih yang terbaik dalam kalangan yang baik ya. So kita telah senaraikan kepada top 100. Okey. Dan daripada situ kita masih lagi melakukan saringan untuk mencari 10 guru adiwira yang berbakat, yang terbaik sekali. Okey. Now bila kita dah dapat 10 tu kita telah adakan majlis ya di mana pada ketika itu Menteri Pendidikan telah menganugerahkan ke 10 guru-guru adiwira ini pengiktirafan tersebut. Jadi bila dah habis saja majlis tu kita balik kita fikirkan takkanlah kita nak biarkan saja the top 100 ni guru yang top 100 ini begitu saja ya, macam sayang rasanya sekiranya kita tidak macam terus memberi sokongan kepada mereka, kita tidak memotivasikan mereka supaya lebih mendorong guru-guru lain juga untuk jadi hebat seperti mereka. Jadi daripada situlah kita telah adakan satu majlis dan kita telah mengiktirafkan ke 100 guru itu sebagai Edufluencers. So that is di mana Edufluencers bermula. Baik.
Okey, bermulanya daripada top 100. Yes. 100 yang terbaik, di situlah permulaan kepada guru-guru influencers termasuk teacher Aisyah sendiri. Alhamdulillah. Okey, mungkin secara ringkasnya Puan Hafizah boleh ceritakan apakah lagi kriteria untuk menjadi seorang influencer? Okey. Sebenarnya kriteria edufluencers ni mula-mula ya bila kita carikan guru edufluencers ni, number one, yang pertama sekali mereka mestilah seorang guru yang passionate. Yang itu tidak boleh tidak. Betul. Ya, kerana bila kita kata edufluencer pun education ya, pendidikan adalah yang pertama. Jadi mereka mestilah guru yang berjiwa besar dalam semangat untuk mendidik anak-anak didiknya. Dan kemudian yang kedua, mereka juga sering suka berkongsi segala metodologi bersama-sama dengan rakan-rakan guru yang lain, dan juga selalu mengujakan anak-anak murid mereka. Yang itu pun penting ya, kita nak anak-anak murid yang sentiasa seronok berada dalam kelas guru-guru inilah ya. Dan yang keempat pula, mereka perlulah memang kita look for yang mempunyai media sosial yang ada followersnya, supaya kita tahu kita nak spread atau menyebarkan sikap-sikap positif guru-guru ini kepada pengikut-pengikut yang sedia ada. Dan kalau boleh kita tambahkan lagi pengikut itu supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Okey, terima kasih Puan Hafizah dan juga kepada teacher Aisyah kerana berkongsikan kepada Irfan dan tetamu semua berkenaan di segmen ini. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Sembang Didik, Didik TV KPM. Inilah dia Sembang Didik di saluran Didik TV KPM. Sekarang ini kita masih berdiskusi berkenaan dengan influencers ataupun kata mudahnya guru-guru yang memberikan maklumat ataupun ilmu melalui media sosial. Okey, dan sekarang ini kita bersama dengan top 30 ataupun influencers kita, iaitu teacher Aisyah di sini. Baik teacher, mungkin teacher boleh ceritakan apa yang menyebabkan teacher Aisyah menerima dan mengamalkan sepenuhnya pembelajaran berasaskan projek yang membawa teacher kepada kejayaan lebih besar sekarang ini? Okey Irfan, pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek merupakan satu pendekatan atau approach untuk pendidikan di alaf 21. Okey, 21st century learning. Okey, jadi di sini saya sentiasa merasakan bahawa PBL adalah satu pendekatan yang sangat bermanfaat kerana pertamanya ia memberikan satu peluang dan ruang kepada murid untuk belajar dalam keadaan atau setting yang autentik atau genuine atau asli. Okey, jadi ini bermakna kalau dalam kelas, sebagai contoh okey, kita minta murid kita buat pembentangan. Okey, katalah mereka berinovasi, mencipta produk dan membuat pembentangan di dalam kelas. Tapi dalam kelas ada siapa je? Murid dan juga guru. Tapi kalau saya bawa mereka ke contoh, sebab saya pernah buat, kita katakan mereka bina merchandise atau barang produk, katakan I call it pitching the product. Okey, dan kita bentangkan di hadapan tim Paksen contohnya. Mereka yang memilih sendiri produk-produk untuk dibawa ke dalam industri. Bagaimana agaknya research kajian murid kita, bagaimana agaknya pembentangan murid kita. Jadi di sini Irfan, sebab saya telah mencuba sejak bermula tahun 2016-17 dan saya bermula kecil sebenarnya. I started very small dan saya telah lihat impak ini sangat besar kepada murid. Satu, minat yang sangat mendalam. Kedua adalah kita bagi engagement dengan murid sangat juga besar. Dan di sini murid dapat mempraktikkan apa yang dipelajari dalam suasana sebenar, dalam platform dan ruang yang sebenar. Jadi dia punya, orang kata, impak dan kesan sangat besar. Dan bila kita mencuba PBL contohnya, kita tidaklah dengan orang kata di belakang minda kita macam semata-mata nak dapat A. Tidak. Dia akan attack kepada banyak area yang lain, kepada bahagian yang lain. Seperkara lagi, apabila kita melaksanakan PBL contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, saya memberikan tugasan murid mengikut keupayaan, minat, dan ini kita apply atau kita aplikasikan multiple intelligence. Jadi di sini murid tak ada terbeban. Sebab kita tahu minat murid berlainan, Irfan. Berbeza-beza, Irfan. So mungkin ada yang minat menulis, tak minat membaca, minat melukis, minat bercakap. Jadi apabila kita buat projek berasaskan pembelajaran berasaskan projek, jadi di sini kita dapat, orang kata, mengajar dan belajar dengan lebih meluas lagi. Okey, maksudnya di sini pembelajaran berasaskan projek itu bukan secara paksaan.
berdasarkan minat mereka. Ya. Okey, macam tadi teacher cakap Ya. ada murid yang minat membaca, ada yang suka menulis, tapi minat mereka mungkin berbeza-beza. Betul. Dan dari situ kita gilat potensi mereka satu persatu. Betul. Okey. Tepat sekali. Tepat sekali. Terima kasih teacher Aisyah. Dan untuk soalan seterusnya ni, saya nak tanya, mungkin teacher boleh ceritakan sedikit dari segi PBL yang telah pun teacher lakukan sebelum bersama murid-murid. Kongsikan sedikit. Nak tahu juga ni macam mana. Jadi ada kaitan soalan yang ini yang dengan yang awal tadi ya. Betul. Okey. Jadi contohnya rakan-rakan guru di luar sana, antara PBL saya ada banyak melakukan PBL, antara yang berimpak tinggi yang paling besar Sing to the Dawn the musical. Okey, pada tahun 2019 ya, murid tingkatan 5 kita belajar sastra atau kita ada literature component. Okey, Sing to the Dawn. Novel ya, Irfan suka tak baca novel? Nak tanya? Suka. Depan TV suka. Kita suka baca novel. Tapi kalau tertidur tu tak jadilah. Ramai murid-murid tidak gemar baca. Betul. Apatah lagi laras bahasa yang mungkin lebih tinggi. Tebal lagi tu. Ya, dan komponen sastra ini disoal dalam SPM semasa itu tahun 2019. Jadi saya macam tertanya-tanya apakah cara yang terbaik untuk murid belajar dengan seronok dan kita buat satu musical performance dipentaskan di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak. Wow. Kami tarik 4,000 penonton dari serata Malaysia. Kita dapat pump in 30,000 Ringgit. keuntungan. Keuntungan. Dari jualan tiket. RM30,000. Ya. Wow. Tolak modal-modal adalah kan. Itu kita sembang tepi lah. Okey. Tapi totalnya untung Ya. RM30,000. Lebih. Lebih 35 lagi. dah saya. Dan apakah impak akhirnya, walaupun saya tidak menjangkakan ini begitu besar kerana projek ini jalankan dengan murid tingkatan 5 pada tahun itu, GPNP ataupun Grade Purata Mata Pelajaran SPM Bahasa Inggeris 2019 terbaik di sekolah saya 1.2, bayangkan. 1.2. Jadi apakah ertinya ini ya, Irfan dan juga Puan Hafizah? Maksudnya kita tak boleh kata kadang tu pembelajaran perlu bermakna. Apabila pembelajaran pengajaran itu bermakna, maka ianya akan mendatangkan impak dan hasil yang kita di luar jangkaan. Saya pun tidak sedar dan saya pun tidak, orang kata macam I did not even realize we're going to be that good. Dan kami dapat pengiktirafan dari ELTC, dijemput ke ELTC membuat persembahan, dan ini juga antara projek yang menjadi kemenangan dalam Malaysia Teacher Prize 2022. Ulama. Kalau kita boleh lihat tadi, kejayaan dikongsikan oleh Teacher Aisyah sangat membanggakan, bukan sahaja kepada murid tetapi sebagai seorang guru, di mana beliau juga telah berjaya menarik ramai minat murid-murid untuk mementaskan satu pementasan yang cukup hebat di negeri Perak ketika itu. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya sukalah dengan cerita macam ni, sangat seronok. Baik, sekarang ni kita nak beralih kepada Puan Hafizah pula. Ya, Mungkin betul. dari tadi nak cakap-cakap kan. Mungkin Puan boleh kongsikan dari segi peranan lain influencers yang kita patut tahu. Sebagai seorang influencer, apa yang patut kita buat sebenarnya? Okey. Alright, dah dengar cerita daripada Teacher Aisyah kan memang sangat mengujikan, dan sebenarnya ini adalah contoh ya apa yang kita mahukan guru-guru influencers ni buat ya, kerana more than anything ya, yang pertama sekali kita nak untuk spreadkan positivity. Ya, segala metodologi ni semua yang baik-baik lah ya, yang kita nak berikan pendedahan kepada guru-guru lain supaya mereka juga boleh buat perkara yang sama seperti Cikgu Aisyah. Bayangkan ya, sebenarnya kalau nak cakap tentang peranan yang dimainkan oleh influencers, sebenarnya semua guru ya berperanan untuk mengembangkan potensi murid dari segi dalam segi pembangunan sosial budaya dan ekonomi negara kita. So macam tadi pun ada pembangunan ekonomi ya, nampak tak boleh menjanakan pendapatan untuk sekolah contohnya kan. So this is one of the examples lah. Dan sebenarnya atas kepercayaan inilah Kementerian Pendidikan Malaysia bersama-sama dengan PADU ya, kita rasa yang usaha PPPM itu iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini adalah untuk membangunkan potensi serta profesionalisme guru-guru kita ya, guru-guru di bawah KPM. Oleh itu guru-guru yang hebat dan luar biasa ini memang yang merupakan sebahagian daripada kumpulan influencers ni berperanan untuk more than anything, seperti yang saya mention berulang-ulang kali, ialah untuk memberi perkongsian
memberikan pendapat, ya, memberi pandangan yang pandangan tentang apa yang sedang diimplementasikan dari segi pendidikan, dan memberi menunjukkan amalan-amalan terbaik yang dilakukan di sekolah, ya, kepada guru-guru lain, supaya mereka akan dapat infect that positivity among other teachers. Okey, dan sebenarnya kalau nak ikutkan, ya, kerana mereka ni bermula dengan PAK 21, jadi semasa kita mengalami COVID pada tahun 2020 sehingga 2021, itulah merupakan masa yang di mana guru-guru edufluencers ini telah macam mereka lah yang menjadi peneraju utama semasa itu, yang mengajar secara online, secara digital, dan memberikan kepada guru-guru lain, rakan-rakan guru lain, cara contoh-contoh amalan pengajaran secara online kepada guru-guru lain. So antara peranan yang dimainkan itulah dia, ya, Irfan, dan memanglah kita mahukan lebih ramai guru guru hebat ini untuk sama-sama berkongsi segalanya cara yang baik, dan spreadkan dia di social media platform, ya. Dalam abad di mana Malaysia sekarang ni pun kita ke arah pendigitalan. Dari segi pendidikan, di mana dulu kita mungkin tidak sangkakan yang kita akan adakan pengajaran daripada rumah. Tapi semasa COVID memang terpaksa, macam mana nak tak nak, bersedia atau tidak, terpaksa. Jadi guru-guru edufluencers ini jugalah yang telah mempelopori lah cara-cara pengajaran ini, dan mereka juga telah berada di, seperti Irfan cakap, ya, di TikTok, ya, TikTok di mana anak-anak murid semua berada di situ. Kan. Jadi kita kena carilah mana minat mereka. Kalau kita buat online kelas, kadang-kadang mungkin tak hadir, ya. Jadi di manakah mereka ini? Adakah mereka di social media platform, dan apa salahnya guru-guru menggunakan cara ini untuk menyampaikan pengajaran mereka. So itulah antara peranan edufluencers to spread the positivity, untuk mengajar di mana sahaja anak murid mereka berada. Baik, terima kasih Puan Afiza. Maksudnya di sini, guru-guru edufluencers ni akan memberikan impak yang positif kepada sesiapa sahaja, tidak kira di mana jua kita berada, kan. Bukan saja di bilik belajar, tetapi malah juga di tempat lain seperti media sosial dan sebagainya. Mungkin saya nak dapatkan sedikit perkongsian daripada Teacher Aisyah sendiri. Waktu COVID-19 berlaku di negara kita, bagaimana Teacher Aisyah sebagai influencers membantu murid-murid untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik ketika itu? Okey, soalan yang sangat menarik. Semasa kita dalam PKP, ya. Okey, jadi masa itu sebenarnya guru-guru Malaysia sangat hebat. Okey, ramai yang meneroka pengajaran dan pembelajaran dalam talian, dan saya sendiri telah orang kata go all out untuk membuat video-video tersendiri, walaupun sebelum ni tidak ada kemahiran yang orang kata kepakaran atau kemahiran. Tetapi secara tidak langsung apabila minat kita, passion dalam pengajaran ni, jadi saya telah membina, kita ada YouTube channel, dan kita buat banyak perkongsian-perkongsian di media sosial, dan kami tim edufluencer pun Puan Afiza, ya, kita telah bersama-sama membuat perkongsian dengan rakan-rakan guru supaya kita boleh berikan cadangan. Contohnya antara cadangan yang saya telah highlight semasa itu, macam mana kita boleh beri reward kepada murid. Reward ataupun orang kata ganjaran, ya. So ganjarannya adalah dalam bentuk food panda. Kita dalam lockdown, kan. Mesti kita nak makan punya. Ya, jadi murid yang masuk kelas, yang hantar kerja rumah, yang buat, yang memberi kerja yang terbaik. Jadi saya berikan food panda, dan saya juga perasan ramai guru-guru yang di media sosial tag, ucap terima kasih, mereka pun ada idea yang sama. Melaksanakan perkara yang sama. Baik, terima kasih. Itu antara perkongsian yang terbaik sebagai seorang guru untuk memberikan pendidikan secara langsung kepada murid-murid kita di luar sana. Terima kasih Puan Afiza dan juga Teacher Aisyah. Jadi kita nak berhenti minum dulu, boleh? Boleh. Okey, minum dulu, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali dengan Sembang Didik, Didik TV KPM. Baik, bersama kami dalam Sembang Didik di saluran Didik TV KPM. Sekarang ni masih bersama dengan Puan Afiza dan tentunya Teacher Aisyah di sebelah saya. Okey, sekarang ini kita akan teruskan perbincangan kita. Nak tanya Puan Aisyah sendiri ataupun Teacher Aisyah lah.
Teacher Aisyah merupakan salah seorang daripada influencers yang telah dinobatkan sebagai salah seorang finalis 5 terbaik Teacher Prize tahun 2022 baru-baru ini. Dan bolehkah Teacher ceritakan, kongsikan apakah erti sebenarnya dapat dicalonkan dan apakah peranan Teacher sebagai seorang influencer? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, kenangan sebagai top 5 ataupun 5 guru terbaik dalam pertandingan Malaysia Teacher Prize 2022 merupakan satu pengiktirafan yang pada saya tertinggilah buat saya, kerana ianya bermula sebagai pempengaruh pendidikan. Betul. Sebagai edufluencer. Jadi apabila kita telah dilantik oleh KPM dan pengiktirafan sebagai edufluencer pun menjadi satu pengiktirafan yang sangat tinggi, okey, daripada KPM. Dan apabila kita bawa kerja kita bawa penjenamaan ini ke peringkat yang lebih tinggi, dan saya dapat lihat bahawa usaha dan inisiatif ini telah memberikan hasil yang sangat-sangat baik, di mana impaknya adalah sudah pasti kepada murid. Jadi dalam Malaysia Teacher Prize 2022 yang baru diumumkan tahun ini, kita dapat lihat bahawa kami yang tersenarai sebagai top 10 atau 10 finalis terakhir, kami telah membuat pelbagai atau telah orang kata mempelbagaikan amalan terbaik dan juga yang telah diiktiraf. Dan di sini inilah ertinya kepada kami atau kepada saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, Irfan, Puan Hafizah, kami telah berusaha. Okay, kita tahu dalam mana-mana sistem tidak akan ada yang kesempurnaan. Betul. Dalam mana-mana sistem. Walaupun demikian kita tidak orang kata komplain ataupun kita tidaklah orang kata merungut ataupun kata duduk orang kata setakat itu saja. Jadi kita mencuba mencari jalan penyelesaian dalam kapasiti kita yang tersendiri. Kita usaha supaya kita boleh mencapai cita-cita dan impian kita. Untuk macam tadi kata nak buat musical, bukan mudah. Bukan mudah, betul. Bajet ataupun modal tinggi. Saya sendiri keluarkan bajet hampir 10K sebenarnya, kerana kita tahu kita ada banyak constraint lah atau kekangan di situ. Itu antara contohlah. Jadi di sini apa yang saya katakan bahawa ertinya pada kami adalah apabila guru-guru di luar sana melihat bahawa ini adalah cabaran, ini adalah masalah atau kekangan, ianya boleh diatasi dengan pelbagai cara yang lain. Sebab saya bagi contohnya Grand Prize winner atau pemenang pertama Malaysia Teacher Prize, Cikgu Anutra, merupakan edufluencer KPM juga, dari Tenom Sabah. Okey, apabila dia membuka TIC atau Tenom Innovation Center atas usaha guru, dan juga dia mencuba untuk membawa robotics dan innovation dengan menggunakan kos yang lebih murah. Okey, itu cerita Cikgu Anutra lah kan. Jadi di sini apa yang saya cuba sampaikan adalah kesan dan impaknya pada saya sebenarnya sungguh sangat besar. Saya sangat bersyukur dengan pengiktirafan dan anugerah ini, kerana secara tidak langsung ramai guru di luar sana, Irfan, mereka juga teruja. Dan mereka lihat bahawa cerita-cerita kami, kisah kami, perjalanan kami mendapat orang kata mendapat highlight ataupun pengiktirafan oleh pelbagai pihak. Dan di sini kita tahu bahawa sudah pastilah guru-guru ada masalah tersendiri. Betul. Tetapi masalah ini bukanlah yang menyekat kita untuk berkarya. Bukanlah menyekat kita untuk terus orang kata macam membiarkan saja. Kita akan cuba mencari jalan, dan apa yang lebih baiknya sekarang ini saya lihat kita ada Padu di belakang kita yang membantu kami. Okay, di sini Padu sangat padu seperti namanya. Seperti namanya. Padu. Ya. Okey, jadi kami tahu bahawa kami ada sistem sokongan yang sangat kuat. Okey, dan di sini juga sebagai edufluencer, pempengaruh pendidikan, saya dapat merasakan bahawa kerja-kerja saya ini mendapat perhatian umum dan masyarakat, memberi lebih semangat sebenarnya dan dorongan kepada saya untuk membawa ke level atau ke peringkat yang lebih tinggi. Dan secara tak langsung, paling yang ingin saya tekankan adalah murid kita sebenarnya akan terkesan positively. Okey, secara positif, murid yang akan mendapat impak yang positif di akhirnya apabila guru-guru edufluencer ataupun tidak, okey, berusaha bersama-sama, sebab di zaman ini kita pentingkan aspek kolaboratif. Kita kena berkolaborasi. Betul. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang, Irfan. Kita kena kerjasama. Ya, kita kena canang. Betul. Kalau kita tak canang, siapa nak tolong? Betul. Okey, itu saja. Maksudnya di sini, sebagai seorang guru, kita perlulah orang kata apa, sentiasa bersiap siaga. Walaupun ada cabaran yang mendatang, kita kena tempuh juga. Ya, walaupun ada cabarannya, ada liku-liku kehidupan sebagai seorang guru, kita kena cuba dan cuba cari kawan-kawan yang lain. Ya, betul. Kita ada unsur kolaboratif seperti yang Teacher Aisyah cakap
tadi untuk mendapatkan satu impak yang positif kepada murid-murid di luar sana. Terima kasih. Suka saya dengar cerita tu. Padu sangat padu. Baik, bercakap mengenai padu sebenarnya, kita tahu padu diwujudkan oleh KPM untuk membantu dan menyokong pelaksanaan Pelbagai Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Jadi bagaimanakah Puan Hafiza, influencers ni yang merupakan seorang guru sesuai dengan peranan padu dalam pelaksanaan PPPM? Silakan. Okey. Jadi padu ni sebenarnya seperti Irfan ada katakanlah ya, kita adalah brand custodian untuk PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Betul. Dan semestinya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, PPPM ini, kita ada pelbagai inisiatif ya, dan padu ni tugasnya adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan setiap daripada inisiatif yang telah so-called dijanjikan kepada rakyat. Jadi apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk sistem pendidikan negara ya, perkara yang telah diletakkan di dalam PPPM tersebut. Dan salah satunya of course yang paling penting adalah berkenaan guru. Seperti kita tahu, guru-guru adalah pemboleh utama kepada sebarang transformasi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan, dan semestinya lah juga guru adalah the frontliners ya. Kalau macam dalam bidang kesihatan, nurses, doktor dan nurses kan, tapi dalam bidang pendidikan iaitu guru-guru. Jadi daripada sinilah kita percaya bahawa memang inisiatif untuk guru ini adalah caranya adalah untuk dengan kita memperkenalkan edufluencers ini. Macam untuk pengetahuan ya, Irfan dan juga Amin, Teacher Aisyah mesti sudah maklum, kita ada lebih 400,000 orang guru di seluruh Malaysia, di lebih daripada 10,000 sekolah di Malaysia. Ya, 10 sekolah di bawah KPM. Jadi dan kita perlu bagaimanakah caranya untuk kita macam meletakkan mereka ini di hadapan dan mewar-warkan perkara-perkara yang baik. Jadi edufluencers ini adalah pada pendapat kami salah satu caranya. Sebenarnya ada sains di sebalik pemilihan edufluencers ini. Kita bukanlah buatnya semata-mata kerana kita nak bersama-sama dengan peredaran zaman, to be in the forefront di social media platform sesaja ya, dan bukan juga untuk memasarkan sebarang produk kan, tetapi lebih kepada mewar-warkan tentang pendidikan ini secara umumnya. Jadi padu melihat bahawa dengan sains itu, teorinya adalah behaviorist punya teori ya, di mana seperti tadi saya sangat suka bila Cikgu Aisyah mention, bila edufluencers ini berjaya dan kerana mereka berada di mata awam ya, di social media platform, rakan-rakan lain yang melihat mereka berjaya mesti akan ada keinginan, saya pun nak jadi macam tu. Jadi itu adalah teori behaviorism lah, di mana kita mahukan sesuatu yang baik yang dipunyai oleh orang lain juga. Jadi dengan cara itulah kita nak meletakkan edufluencers ini, spread the positivity, spreadkan sikap-sikap positif supaya yang lain pun teruja untuk sama-sama melakukan perkara yang sama. Dan dengan cara inilah kita dapat membangunkan profesionalisme guru-guru. Sekarang ni guru-guru dah tak tunggu Irfan untuk macam training kan, training KPM, tunggu KPM saja yang buat. Tak, guru-guru sekarang ni sangat proaktif. Dan mereka akan mencari apa saja peluang, apa saja peluang dan amalan-amalan yang boleh dilakukan bagi memperbaiki diri mereka sebagai seorang guru. Jadi yang itulah di mana kita capitalize on that, dan padu memang memberi sokongan yang penuh kepada edufluencers, sebenarnya kepada semua guru, tapi of course melalui edufluencers ini kita dapat mengembangkan lagi sikap-sikap positif dan guru-guru hebat di Malaysia ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Itulah dia. Kata Puan Hafiza tadi ada lebih kurang 400,000 guru di Malaysia. Kalau mereka menonton sekarang ni, mungkin semua nak jadi seperti Teacher Aisyah, betul tak? Betul kan. Itulah harapan, memang begitu. Kan, apabila mereka ini diberikan motivasi dorongan untuk menjadi yang terbaik dalam golongan guru-guru. Okey. Berbalik kepada Teacher Aisyah sendirilah. Okey, mungkin Teacher Aisyah boleh kongsikan kepada Irfan dan penonton di rumah dengan apakah peranan padu dalam menggalakkan pelibatan guru sendiri sebagai seorang influencers. Tadi Teacher
dah cakap yang Padu ni merupakan tulang belakang kepada influencers. Betul. Mungkin boleh jelaskan lagi silakan. Okey, seperti saya sebut tadi lah, Padu ni memang seperti namanya. Sangat padu. Saya setuju. Dalam memberi sokongan, dokongan dan membawa kami ke hadapan lah ya. Kerana tu apabila katalah kita berkongsi kisah-kisah kejayaan, kita berkongsi amalan terbaik di platform social media contohnya, kadang tu mungkin masyarakat luar ataupun guru lain mungkin akan mempersoalkan betul ke atau tidak contohnya lah kan, ataupun adakah ini penting dan sebagainya. Tapi apabila ia datang dari Padu KPM itu sendiri, sudah pasti ia satu validasi atau validation ya, pengesahan bahawa hasil kerja tersebut, usaha tersebut mendapat satu orang kata pengiktirafan yang tersendiri. Oleh yang demikian, seperti yang Irfan sebut juga, Puan Afizah pun sebut sebentar tadi, ramai guru-guru pun teruja dan ini adalah satu perkara yang benar, Puan Afizah, sebab ramai cikgu-cikgu memang akan PM kita, akan tanya pada kita, malah ada yang semasa pencarian Edufluencer 2.0, ramai yang PM tepi yang tanya macam mana nak hantar video resume, apa perlu saya lakukan. Itu yang kita nak Pak Fiza kan? Ya, dan untuk event Edufluencer 2.0 sekarang ini ada guru-guru yang bertanya bagaimana perlu saya bawa diri saya sebagai seorang edufluencer. Jadi pada saya, kalau tadi Puan Afizah sebut tentang behaviorist theory, saya nampak ini juga sebagai satu like domino effect. You know, so it's like it's affecting one after another. Dan makin lama kita dapat lihat bahawa sebenarnya pendidikan di Malaysia adalah baik. Kita ke arah transformasi pendidikan yang lebih yang kata ke arah keunggulan lah dalam pendidikan itu sendiri, dan saya yakin bahawa insya-Allah lah ya, kita doa sama-sama kami tim Edufluencer dapat membawa lebih ramai guru untuk sekapal dengan kita. Baik. Betul. Kita bawa lagi ramai guru untuk sekapal dengan Teacher Aisyah menjadi influencers di negara Malaysia. InsyaAllah kita doakan satu hasrat yang cukup baik. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali dengan Sembang Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Sembang Didik di saluran Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Puan Afizah, tentunya Teacher Aisyah di sini. Okey, sekarang ini kita nak tahu, betul-betul nak tahu Puan Afizah, betul ke influencers ni benar-benar mempengaruhi sebenarnya? Kan, mesti ada soalan-soalan tu kan, influencers ya ke? Ya ke? Influencers Betul ke? Buat ke kan? Okey. Jadi kalau tengok tadi macam mana cara Cikgu Aisyah ataupun Teacher Aisyah bercerita macam mana, adakah anda rasa terpengaruh? Kan? Jadi inilah sebenarnya memang namanya pun memang edufluencers ya, influencers, pempengaruh pendidikan. Sudah semestinya mereka ni mempengaruhi orang-orang di luar sana ya, sama ada murid-murid mereka, dan sebenarnya kan Irfan, saya cuma nak cakaplah, dalam kalangan edufluencers kami ni, mereka memang aktif di platform media sosial, sama ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya, dan mereka sebenarnya mempunyai followers masing-masing, pengikutnya yang ramai ya. Jadi sudah semestinya lah kenapa kita mengikuti seseorang influencer itu, kerana mereka memberi sesuatu kepada kita, ada nilainya. Ya, ada nilainya ataupun faedah ya, dan faedah itu adalah dari segi mungkin pengalaman mereka dalam pendidikan, amalan-amalan terbaik yang mereka kongsikan. Jadi dan edufluencers ini pula dia juga ya, dalam kumpulan mereka ini mereka saling memotivasikan. Jadi macam Teacher Aisyah dan Puan Anutra yang telah dinobatkan sebagai juara untuk MTP ya, Malaysia Teacher Prize 2022, bila rakan-rakan edufluencers yang lain tengok pun mereka pun teruja dan sama-sama macam seronok. Dalam kalangan mereka ada juga yang menerima pengiktirafan sebegitu, dan harapannya memanglah edufluencers ini juga memberikan kesan yang sama kepada guru-guru, rakan guru lain di luar sana. Dan pengiktirafan itu sebenarnya bukan hanya datang dari kami di Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga di Padu ya, kerana nanti kata macam syok sendiri pula, ialah edufluencers ni di bawah Kementerian Pendidikan, mestilah Kementerian mengiktiraf. Tak juga ya, kerana mereka ini juga diiktiraf di dunia, di platform dunia ya. Ada
ramai kalangan influencers yang menyertai pertandingan-pertandingan yang diadakan, dan telah diiktiraf di platform dunia. Jadi kami sangat-sangat teruja lah, not only in Malaysia tetapi juga di luar Malaysia, ya. Dan pencapaian mereka ini juga yang untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik ini, mendorong rakan-rakan lain untuk membuat perkara yang sama. Dan untuk mengetahui, sebenarnya saya tak ingat sebab banyak sangat anugerah daripada luar yang diterima oleh Edufluencers. Kami juga telah menceritakan cerita ataupun kisah-kisah inspirasi ini dalam laporan tahunan PPPM 2013-2025 edisi tahun 2021. Baik. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut cerita-cerita, kisah-kisah inspirasi Edufluencers ni, bacalah, ada di website Padu dan juga yang secara hard copy, ya. So dapatkan di situ, tengok-tengoklah. Dapat inspirasi dan motivasi untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Okey. Tadi kalau kita dapat faham di mana harapan yang kita nak ada berkapal-kapal orang yang seperti Teacher Aisyah ni. Jadi apakah ada perancangan yang lebih baik daripada pihak Padu sendiri untuk mengembangkan kumpulan guru yang luar biasa seperti Influencers ini? Itulah. Kan seperti yang saya katakan dan Teacher Aisyah pun cakap, beliau telah telah dinobatkan ataupun iktiraf sebagai Edufluencers pada tahun 2019. Jadi daripada tahun 2019 sehinggalah kini kami ada top 100 tu ajalah, that batch saja. Ada 100 saja sekarang kan, ini. Tetapi kerana mereka sekarang ni sudah lebih dikenali di media sosial, platform media sosial, jadi kita dapat banyak pertanyaan macam mana ya daripada guru-guru ni, daripada guru-guru yang bertanyakan macam mana nak jadi Edufluencers. Ada tak caranya lagi kan? Ada tak caranya, dan memang kita telah sebenarnya telah melancarkan kempen pencarian Edufluencers sebab sekarang ni kita dah boleh bersemuka kan, jadi kita nak jumpa guru-guru ini. So kita telah lancarkan sebenarnya dan kita telah pun dapatkan batch Edufluencers 2.0. Dah ada dah Irfan, dan nanti kita akan umumkan siapakah mereka ini. So plan itu of course harapan kita adalah that number ini akan dikembangkan pada setiap tahun, ya. Memang tidak mudah, tetapi sebenarnya kita ada ramai guru yang hebat. Kadang-kadang bila kita nak kata nak ambil 100 pun macam tak sampai hati sebab penyertaan yang masuk memang hebat-hebat belaka. Dan kita tahu this is a good sign sebenarnya yang menunjukkan bahawa guru semakin hebat, ya. Dan kita perlulah sekarang ni fokus dan kita perlu tahu bahawa guru-guru di Malaysia ni sebenarnya memang yang bagus, yang sangat bagus dalam amalan pengajaran dan pembelajaran, dan mereka sering berkongsi sebab kita bila di media sosial ni mereka kongsikanlah kan, ramai sekarang cikgu yang berada di TikTok, berada di Instagram dan sebagainya. So itulah pencarian kita yang pada 2.0 yang telah kita sangat-sangat teruja kerana kita baru je habis kempen tersebut. So insya-Allah di tahun-tahun hadapan lah kalau ada rezeki kita akan kembangkan lagi juga. Baik, ya? Itulah dia harapan dan juga hasrat oleh Puan Hafizah sendiri dari pihak Padu untuk kita kembangkan lagi sebanyak mungkin influencers yang ada di Malaysia ini. Okey, sekarang ini kita nak beralih kepada Teacher Aisyah. Dari tadi nak jawab soalan saya kan. Pesanan Cikgu Aisyah kepada guru-guru di luar sana yang mencintai kerjaya mereka sebagai seorang guru dan ingin melakukan yang lebih baik sebagai seorang pendidik. Silakan sedikit saranan. Okay, Irfan. Everything starts with a dream. Okay, jadi pesanan saya kepada semua rakan-rakan guru di luar sana, bermimpilah. Jangan takut. Okey. Dan betul saya kata jangan takut kerana kita ni perlu berkarya. Bukan seniman saja berkarya, bukan artis saja berkarya. Guru juga berkarya dalam bidang kita sendiri dengan cara kita tersendiri melalui amalan-amalan terbaik, pedagogi, metodologi dan sebagainya. Oleh demikian saya ingin memanggil rakan-rakan guru di luar sana supaya kembangkan lagi ilmu kita, tambah galilah dan juga sentiasa orang kata bersama dengan kumpulan atau rakan-rakan guru yang positif, kerana saya percaya a positive circle it can really bring you far. Dan juga kerana kita perlu percaya bahawa kita, setiap daripada kita ni punyai kekuatan dalam tersendiri, dan jadi jangan takut dengan apa yang kita mampu buat. Fahami kekuatan dan kemampuan diri sendiri,
ke hadapan. Kita ada padu yang akan sentiasa menjadi tulang belakang tonggak utama. Jangan risau ya. Jangan risau. Memang sangat padu. Betul. Sangat padu. Bukan saja padu, kita ada JPN, kita ada PPD dan semua peringkat bahagian yang sentiasa mendukung dan akan menyokong usaha-usaha cikgu-cikgu. Yang penting kita perlu lebih kreatif, kita perlu berinovasi dalam membawa pendekatan-pendekatan pembelajaran, pengajaran yang menarik untuk dikongsikan. Paling penting kongsi, jangan tak kongsi. Itu yang menarik. Kita kena kongsi apa yang baik, jangan kedekut ilmu orang kata. Irfan, tambah sikit lagi. Boleh sikit. Showcase, bukan show off. Kita showcase. Kita bukan showcase. showing off. Betul lah. Kita showcase, kita persembahkan apa yang baik kepada orang ramai. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tanya sedikit rumusan ataupun harapan terakhir daripada Puan Hafizah sendiri dengan topik kita influencers hari ini. Silakan. Okey, jadi harapan untuk influencer ni sebenarnya besar harapan kita, dan seperti yang saya katakan tadi, kita ada lebih dari 400,000 guru di seluruh Malaysia. Kalau boleh kita nak jadikan semuanya influencers dan menjadi influencers kepada rakan guru di serata dunia, jadi of course untuk mengembangkan komuniti guru yang cemerlang ini, guru hebat dan cemerlang ini. Tetapi more than anything ialah sebenarnya semua guru di Malaysia ini perlu faham dan perlu tahu bahawa apa sahaja yang mereka lakukan demi anak-anak murid itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Dan kita belajar daripada Teacher Aisyah, sanggup mengorbankan apa sahaja, dan memang kebanyakan guru begitulah keadaannya, mengorbankan masa, mengorbankan wang dan sebagainya hanya untuk memastikan anak-anak murid mereka dapat apa pengajaran yang diajar. Okey. Dan memang kita harapkanlah influencers ini akan lebih ramai. So kita cuma dengan hopefully ada rezeki untuk kita ramaikan. Tetapi kalau tak influencers pun lah, kalau tak influencers pun, just spread the positivity. Teruskan. Spread the positivity. Kongsilah, sebab ramai sebenarnya guru-guru ni shy, kita malu bukan malu ke depan, kerana mereka rasa nanti macam tadi Teacher Aisyah kata, kita showcase bukan show off. Kadang-kadang dia akan rasa kalau dia ke depan macam menunjuk ke cikgu ni kan. Tidak, sebenarnya kalau kita tak showcase, orang tak akan tahu dan orang tak boleh belajar. Jadi just share what good things you have kepada semua, supaya semua guru akan sama-sama hebat macam influencers. Jadi itulah harapan kami. Itulah harapan Puan Hafizah Aksan, pengurus kanan pengurusan perubahan dan komunikasi Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Puan Aisyah Muhammad Hamdan ataupun Teacher Aisyah di sini, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa SMK Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Terima kasih kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita tentang kepentingan seorang influencers. Maafkan saya, influencers. Iaitu tunjang utama dalam dunia pendidikan negara kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.